Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung perbincangan kita untuk soalan nombor 3. Mari kita tengok soalan nombor 3A. A 2 kilogram stone is sliding to the right on a frictionless horizontal surface at 5 meter per second. When it is suddenly struck by an object that exerts a large horizontal force on it for a short period of time. The graph in figure 3 shows the magnitude of this force as a function of time. Question 1. What impulse does this force exert on the stone? So, the mass of the stone is given 2 kilogram. Dan dia beri pula graph force versus time. Kalau kita lihat pada graf ini, sebelum kita buat pengiraan, kita kena tengok dulu axis-nya. Okey, pada y-axis, unit bagi force adalah kilonewton. Pada x-axis, unit pada time adalah millisecond. Okey, untuk cari impulse daripada force versus time graph, kita kena cari area under the graph. So, impulse J is equals to area under force versus time graph. Dan this is basically area of a rectangle, which is tingginya adalah 2.5 kilo. 2.5 times 10 to the power of 3 Newton times dia punya tapak dia 16 tolak 15 milisecond sama dengan 1 milisecond. 16 tolak 15 milisecond sama dengan 1 milisecond. Okay, so gantian ni kena betul dalam SI unit. Jangan tersilap. Okay, so jadi kita akan dapat jawapan impulse sama dengan 2.5 Newton second. Okay, so itu adalah jawapan bagi soalan 1. Markah untuk 3A1 ada 3. Yang pertama sekali konsep. Kedua gantian. Dan jawapan akhir unit yang betul akan dapat 1 markah. Untuk soalan nombor 2. Just after the force stop acting, find the magnitude and direction of the stone's velocity if the force acts to the right. Okay. So, soalan ni nampak ada 2 target, iaitu magnitude and direction. Sekiranya force itu bertindak ke kanan. Okay. So, sekarang ni kita nak apply, dia ada kaitan dengan velocity kat sini, kita nak apply impulse momentum theorem. According to impulse momentum theorem, impulse is equal to the change in momentum. The change in momentum is final momentum minus initial momentum. Dibagi initial velocity, bagi batu itu sama dengan 5 meter per saat. Okay. So, basically kita nak cari V. Okay, mass sudah dibagi 2 kg. So, soalan ni kata kalau force itu bergerak, kalau dikata, soalan ni dikata find the magnitude and direction of the stone velocity if the force acts to the right. So, kalau kita tengok pun, daripada graf ni pun memang force itu bertindak ke kanan. Pasal apa? Nilai force ini positif. Okay, so bila nilai force positif, maka maksudnya force bertindak ke kanan. So, bila force positif bertindak ke kanan, impulse juga positif. Yang ini pada ke arah kanan. Jadi, dekat sini dia nak bagi tahu kita kena gantikan impulse tu sebagai positif
positive value. Soalan ni agak spesifik sikit lah. Dia tak tinggalkan loophole langsung. J sama dengan 2.5 positif. Pasal apa? Force tu bergerak ke kanan, positif. Impulse pun ke kanan. Okay, sama dengan mass kali V minus mass kali U. U tadi sama dengan 5 meter per saat. Juga positif. Okay. Pasal dia dah bagi tahu dalam soalan, the stone is sliding to the right on a frictionless horizontal surface at 5 meter per second. Dah beritahu juga. So sebenarnya U itu juga positif 5 meter per second. So apa yang kita buat kat sini, bila kita rearrange equation ini, kita akan dapat nilai velocity V sama dengan 6.25, in fact positif 6.25 meter per second. Yalah, asalnya batu itu bergerak ke kanan dengan velocity 5 meter per saat. Ada pula force ke kanan memberikan impuls pada batu itu selama 1 milisecond, menjadikan velocity batu itu akan semakin bertambah ke kanan. So the velocity is positive 6.25 meter per second. The direction is to the right jugalah. Okay. Nah, ketika saya bincangkan soalan ni, baru saya perhatikan bahawa saya punya skema ada kekurangan markah lah yang dibagi. Kalau ikutkan skema saya dekat sini, markah yang dibagi adalah gantian dan jawapan unit yang betul 2 markah sahaja. Okey, tetapi sebenarnya saya tak perasan bahawa soalan juga minta direction. Kalau soalan minta direction, sepatutnya kita kena bagi direction, bagi tahu to the right, dan insyaAllah itu akan dapat satu lagi markah. Tetapi saya telah pun terkhilaf kat sini semasa saya buat skema dan juga soalan ini. Okay, so walau bagaimanapun, make sure untuk soalan macam ni ada velocity-nya, ada direction-nya saja. Disebabkan dia cakap direction secara jelas, tidak mencukupi kita letak positif saja. Kita mesti bagi tahu direction dia to the right ataupun to the left. Especially kalau kita tengok soalan ini, awal-awal lagi dia dah beritahu arah pergerakan batu itu ke mana. Okay, jadi kita kena bagi tahu right ataupun left selepas force itu dikenakan. Tidak mencukupi, kena hanya nyatakan positif 6.25 meter per saat. So itu magnitude, velocity, ada direction velocity to the right. Okay, tapi maaf saya tak ada markah untuk direction ni, saya terkhilaf kat situ. Okay, so total markah untuk soalan nombor 3A adalah 5 markah. Okay, betul 5 markah. Okay, sepatutnya soalan ni patutnya kena bagi 6 markah sebenarnya. Kena bagi 6 markah. Okay, seterusnya kita tengok pada soalan nombor 3B. Soalan nombor 3B, dia kata a hunter on a frozen, essentially frictionless pond uses a rifle that shoots 4.2 gram bullets at 965 meter per second. The mass of the hunter, including his gun, is 72.5 kilogram, and the hunter holds tight to the gun after firing it. Calculate the recoil velocity of the hunter if he fires the rifle horizontally. Mari kita lukiskan terlebih dahulu gambar untuk imagine situasi inilah. Okay. So yang pertama sekali, asalnya sebelum dia ditembak, okay, kita ada saya nak labelkan kat sini mass bullet sebagai mass 2. Okay, M2. Dan mass bullet ini berada dalam senapang yang dipegang oleh hunter. Okay, so itu jadi M1. Okay, yang mana M1 itu adalah mass of the hunter including his gun. Okay, saya tulis kat sini. Mass of the hunter including his gun is 72.5 kilogram. Mass of the bullet is 4.2 gram. 4.2 gram ni kalau dalam kilogram, 4.2 divided by 1000 lah. 4.2 eksponen negatif 3 kilogram.
initial velocity sebelum ditembak adalah 0 meter per second. Okay. So, apa yang berlaku selepas ditembak? M2 bergerak dengan velocity V2. Hunter and rifle, satu sistem, okay, bergerak dengan velocity 1, opposite direction. Saya salah label yang ni tadi, ni M2 ya. Okay. Hunter and rifle bergerak dengan velocity 1, M1 in opposite direction, dia recoil. So, daripada sini, kita boleh come out dengan equation. Pertama sekali, sebelum kita come out dengan equation, konsep dia adalah conservation of momentum. The total of initial momentum is equals to the total of final momentum. So, initially, equation kita, total of initial momentum sama dengan kosong. Okay, pasal apa? Pasal awal-awalnya memang tak bergerak. Okay, U sama dengan kosong. M kali V, M kali kosong, M kali kosong sama dengan kosong. Okay, sama dengan, okay, and then mula final kita akan ada M1 kali V1 plus M2 kali V2. So, M1 kat sini adalah hunter and rifle. Okay, satu sistem. Hunter itu pegang rifle tu kuat-kuat. The mass one is 72.5 times V1. Itu yang kita nak cari. Plus mass 2 tadi, mass bullet 4.2 times 10 to the power of negative 3 kg times V2, dia bagi tadi 965 meter per saat. Betul tak dia bagi? Okay, 965 meter per saat dekat situ. Okay, so apa yang kita buat kat sini, kita rearrange saja equation ni untuk cari initial velocity, untuk cari velocity of the hunter, the recoil velocity. Yang mana kita akan dapat V1 sama dengan negative 5.59 times 10 to the power of negative 2 meter per second. So, kenapa negatif kat sini? Kalau kita tengokkan dalam kita punya gambar raja, okay, asalnya tadi memang kita dah define direction ke kanan lah sebenarnya sebagai positif. So, direction kiri sebagai negatif. Pasal itulah kita punya velocity ni positif. Okay, pasal velocity V2 memang ke arah kanan. Okay, jadi V1 kita akan dapat automatically pergi ke kiri daripada gambar kita yang kita lukiskan. So, negative sign tu menunjukkan bahawa velocity of the gun and hunter is opposite to the velocity of the bullet. So, satu kanan, satu ke kiri. Okay. Mana markahnya? Markah kat sini ada 4. Konsep, rumus. Okay, kalau rumus ni awak tak letak kosong sama dengan M1 plus M1 V1 plus M2 V2, awak letak M1 plus M2 times U is equals to M1 V1 plus M2 V2, tapi U tu awak substitute sebagai kosong nanti pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau awak buat M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2 pun boleh juga. Yang penting awak gantikan U itu sebagai kosong. Itu syaratnya. Okay, kalau awak nak tulis rumus initial kat sini sebagai M1 U1 M2 U2. Okay, kalau tak, inilah dia rumus ya. Yang penting kalau awak ganti kosong, awak akan dapat gantian lah. Ataupun awak buat macam saya, dapat gantian. Dan jawapan akhir, unit yang betul. Okay, satu markah. Jawapan kat sini mesti negatif lah. Dia nak menunjukkan dia opposite. Unless gambar awak tu berbeza, tapi unlikely lah. Saya rasa memang biasanya dalam chapter 3 ini kanan positif, kiri negatif. Okay. So, total markah untuk soalan 3B adalah 4 markah. Jumlah markah untuk soalan nombor 3
adalah 9 markah. Itu saja, terima kasih.